Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan tengok pada hadis yang berikutnya, pada hadis yang ke-43 muka surat 89, berkaitan dengan kata pengarang rahimahullah ta'ala, imam memendekkan masa sembahyang. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu ma sallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa in kana la yasma'u buka as-sabiyyi fayukhaffifu makhafatan an tuftana ummuhu. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi katanya, tidak pernah aku sembahyang di belakang imam seringan-ringan sembahyang, dan tiada yang lebih sempurna daripada sembahyang di belakang junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya ia waktu mendengar akan tangisan kanak-kanak, terus ia akan meringankan sembahyangnya kerana takut akan difitnah ibunya, yakni takut ia lalai daripada sembahyang. Baik, ada beberapa benda yang boleh kita nak ambil daripada hadis ni. Yang pertama, Sayyidina Anas bin Malik dia kata, aku ni tak pernah semayang di belakang seorang yang bila dia jadi imam, dia ringankan jemaah dan makmum dia. Itu budaya Nabi SAW. Nabi kalau semayang berjemaah, Nabi akan pendekkan bacaan dan ringankan sembahyang. Itulah sebahagian daripada sunnah. Kerana orang yang main semayang jemaah ni kita tak tahu. Ada yang berhajat, ada yang dah berumur, ada yang tak sihat. Jadi bila kita duduk dia ada di depan tu, kita mudah dan kita ringankan jemaah yang ada dekat belakang kita tu. Jangan terlalu panjang. Jadi kebanyakan hadis-hadis Nabi semayang sampai bengkak kaki, Abdullah bin Umar yang follow semayang belakang Nabi yang panjang sangat sampai dia pun tak larat dia nak keluar daripada semayang. Semua cerita tu adalah ketika Nabi semayang bersendirian. Mana semayang sendiri, semayang sunat kat rumah ke atau lepas semayang fardu ke, maksudnya kita tak melibatkan orang, maka bolehlah kita semayang panjang. Kalau kita semayang melibatkan orang, kita janganlah terlalu panjang sangat, terlalu panjang. Terutama masa khutbah Jumaat pun sama. Lagi-lagilah orang nak pergi kerja, sambung balik kerja dan sebagainya, khutbah ke semayang ke, kita ringkaskan mana yang boleh. Semayang sajadah ustaz, dia panjang, jadi boleh tak kami sajadah? Boleh, tak jadi masalah. Kalau subuh lambat sangat, kita boleh skip, tak apa, suruh sajadah tu. Melainkan kita semua jemaah duduk di sini, sini bukan ada orang luar, kita je, dan kita pun lebih kurang boleh lah pergi kerja lah, tak lambat sangat. Dan lah, bukan 6.45 kena keluar rumah, bukan 6.30 keluar rumah. Jadi imam tu dia tahu makmum belakang dia ni kerja apa, nak hantar anak pukul berapa, dan ke ada setengah lokasi kalau keluar atas pada pukul 7 dia lock dah, memang tak boleh buat apa dah, jam. Jadi orang nak kejap masa. Jadi kita ada imam yang dia tengok fleksibel jemaah di belakang. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, kalau pergi haji, kalau pergi umrah pun tak selalu juga di Masjidil Haram tu dia akan baca sajadah. Walaupun pagi Jumaat ni kita expect apa? Oh yang ni syok lah, Syekh Sudais jadi imam ni, dia akan sajadah. Dia bantai was-sama'i wat-tariq dia bagi. Ni wasyamsi waduhaha. Sebab dia tahu di belakang tu kemungkinan ada orang. Kalau Ramadan dia baca. Sebab orang main semayang nak ibadat, nak tambahkan amalan, orang boleh tahan Ramadan. Dia fleksibel di belakang tu, maknanya imam tu dia adalah orang yang faqih lah, orang yang pandai dan dia bijaksana.
pernah berlaku Sayyidina Nabi SAW dia sayang sangat dekat Sayyidina Muaz bin Jabal. Nabi sayang. Nabi pernah kata kat dia, wallahi inni la uhibbuka fillah. Wahai Muaz, aku sayang sangat kamu kerana Allah. Nabi pernah cakap macam tu, Muaz bin Jabal. Dan Nabi SAW, sebab Nabi sayang sangat, Nabi ajak kat dia satu doa. Nabi kata, hang jangan tinggal baca doa ni lepas semayang. Apa dia? Yang kita selalu baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku ilham dan kekuatan untuk ingat pada kamu, syukur atas nikmat kamu, dan menjadi hamba yang paling baik. Nabi ajak pada dia. Tetapi tuan-tuan, sayang Nabi itu dia bukanlah meredai semua kesilapan. Pernah sekali geng-geng Sayyidina Muaz bin Jabal dia duduk di kampung jauh. Jadi bila-bila dia main kat Nabi lah, di kampung sana dia semayang lah, berjemaah semua, dia jadi imam. Dia imam, panjang sangat dia baca. Jadi mereka dalam grup taman tu pun duduk bincang lah, WhatsApp lah. Mereka ada WhatsApp kak, macam mana kita ni, rasa kita kena beritahu kat Nabi lah ni. Jemaah lain cadang kata, ish, aku serba salah lah, dia semayang kot, baca Quran kot, takkan nak komplain kat Nabi. Mesti Nabi akan kata apa ni, baca Quran pun buat teruk tu. Jadi pro dengan kon lah, bincang, tak apa, kita pergi jumpa Nabi kot, apa pun kita settle. Mereka pergi jumpa, mereka kata, wahai Rasulullah SAW, kami ni nak abang pun serba salah. Tak abang pun serba salah. Nak abang nampak macam kami ni koman sangat, kalau tak abang nampak kami menerap sangat. Nabi kata, ada apa? Dah, Muaz bin Jabal ni dia bagus, dia jadi imam, tapi panjang sangat dia baca. Jadi ada urusan kami. Yalah, walaupun dia baca Quran, kami pun ada benda lain nak buat juga. Macam masa tu jadi banyak sangat kesemayang tu. Kami tak abang kat Nabi pun, kami serba salah juga. Macam itulah perbualan dia. Maka Nabi panggil Sayyidina Muaz. Nabi sayang kat dia ni. Nabi kata apa kat dia? Afattanun anta ya Muaz. Ada riwayat kata Nabi kata sekali, ada riwayat kata Nabi kata sampai 3 kali. Maksudnya Nabi macam tegah. Maksudnya apa? Hang nak timbulkan huru fitnah atau huru hara ke Muaz? Muaz, hang ni nak timbul huru hara ke? Hang ni nak bagi orang serabut ke? Bahasa kita. Penegasan Nabi ulang berkali-kali tu macam Nabi macam bukan nak marah. Nabi tegur lah. Nabi tak backup Muaz bin Jabal walaupun Nabi sayang kat dia. Nabi tak kata, hampa ni apa? Dia baca Quran je kot. Bukan dia buat benda tak elok ke tu. Balik. Quran pun berbuat teruk tak. Maksudnya Nabi sayang. Tapi sayang Nabi tegur. Bukan sayang tu semua benda, tak apalah, baguslah, salah pun kita sokong lah. Sebab dia parti aku, sebab dia geng aku, sebab dia taman aku, sebab dia satu kerja dengan aku, kita sokong dia. Tak. Orang yang kita sayang, sahabat yang baik, benda salah dia beritahu salah, benda yang betul dia beritahu betul. Tu nama dia sayang. Tapi Nabi tegur lah Sayyidina Muaz bin Jabal kerana terlalu panjang sangat bacaan di dalam sembahyang. Okey, bahagian yang kedua adalah kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi akan lagi pendek kalau Nabi dengar ada baby menangis dalam masjid. Apa maknanya? Maknanya ialah tidak salah bawa anak-anak kecil main masjid di sembahyang. Kerana Nabi tak kata, aku lepas sembahyang aku nak marah mak tu. Apa bawa baby main kecil main sembahyang, ganggu sembahyang semua. Hang tak boleh fikir lah. Nabi tak marah mak. Nabi kata apa? Nabi kata, aku takut mak dia tak boleh fokus nak sembahyang. Bukan kata mak dia. Semua jemaah lah. Jemaah yang main hak lain pun mungkin akan jadi susah. Sebab Nabi tahu, kalau orang tu ada anak kecil, bila dia boleh main sembahyang juga, maknanya ada satu benda yang menyebabkan mungkin dia singgah sembahyang ke, atau ada benda yang dia tak boleh nak elak daripada main. Sebab tu dia main. Kalau biasanya kalau ada baby, dia akan lebih selesa sembahyang di tempat yang tak ganggu orang. Tapi dia main juga maknanya bukan sengaja dia main. Jadi kita pun kadang-kadang bila kita pergi mana-mana, adalah ibu-ibu muda hak jenis anak kecil-kecil lari-lari main masjid, janganlah kita
Banyak saya tengok kadang-kadang makcik-makcik lah, dia dah umur berapa, ada cucu dah semua dah, dia nak main mengaji, dia nak main semayang apa dengan tenang, budak tu menangis. Oh, dia marah mak tu, hang ni apa ni, orang nak main semayang bising lah, marah budak tu. Yalah, budak kecil nak buat macam mana dia menangis, dia bukan dia auto tune tu, autopilot tak apa, dia diam tu. Budak kecil dia lepas, kalau kita boleh marah mak dia, tahu bila lepas semayang budak tu menangis macam gila, mak dia main PUBG. Tu kita boleh lah marah. Sebab apa? Hang tak ada otak lah marah. Anak hang menangis kot, nak main telefon sebab apa? Tapi mak dia tengah semayang. Jadi kita bila tengok macam tu, kita anggap tu macam anak kita atau cucu kita. Apa boleh attract budak tu, apa-apa ke benda, ada botol ayak ke apa ke. Setengah budak dia tak suka orang lain. Kalau kita pergi dekat dengan dia, dia akan lagi menangis. Lepas tu kalau kita tak reti, tak payah pujuk anak orang. Pergi kenduri kahwin, tengok budak tu menangis, wah. Tak payah dia buat hero. Adik, main sini main. Pakcik nak bagi diam. Hang diam lah pakcik. Dia akan lebih menangis lagi. Dia tak kenal kita, dia bukan kenal. Dia bukan mesra pelanggan, ingat dia kerja Petronas ke. Dia tak tahu tu. Biar mak dia, bapak dia tahu lah macam mana gitu. Ada setengah budak jenis gitu, jadi kena biar menangis, siapa buat tak reti pun dia jadi okey. Lagi dia layan, lagi naik kepala. Ada jenis pasien gitu. Kita tahu budak tu, kita tak tahu. Dia menangis, kita bagi ruang yang betul kat mak bapak dia. Selesa nak pujuk anak dia, angkat anak hang pergi luar, tunjuk bird ke, tunjuk chicken ke apa kat luar gitu. Dia tenang sikit, tak dia main balik. Kita pun tak tahu sebab ni. Sebab dia duduk main telefon pada tadi daripada dalam kereta. Sampai mak dia ambil kereta, dia ingat wah. Dia bagi telefon baru dia diam. Takkan nak suruh bagi telefon pula, kena kahwin. Jadi pelbagai masalah anak-anak. Jadi bila budak-budak tu main semayang, kita dengan ibu-ibu macam tu, janganlah kita marah mak dia. Dan kita pun adalah sense juga. Dan hantar anak hang jenis aktif gitu, pandai-pandai lah. Lepas semayang tu, kalau masa kuliah kita bawa anak-anak, bagus tak? Bagus. Kita bagi pendedahan anak-anak dekat masjid dan surau. Tetapi kalau anak kita tu jenis hyper, aktif, lari, sonok, lompat sini, lompat sana, nampak ada ciri-ciri gangguan pada jemaah yang lain. Bukan gangguan sihir tu. Gangguan tak boleh nak mengaji. Yalah, tuan-tuan main ni, umur-umur macam ni nak main mengaji, nak tenang tu, budak tu lari, macam-macam. Kita sebagai bapa, kita kena buat apa? Ambil anak kita, pergi di luar. Habis saya tak payah mengaji. Tak, itu nama pengorbanan. Daripada hang nak mengaji pulun, 20 orang tak boleh mengaji. Sebab anak hang aktif sangat. Hang ambil anak hang pergi keluar. Biar hang seorang tak mengaji, tak apa, korban. InsyaAllah Allah bagi pahala lebih. 20-30 orang ada di masjid, mereka boleh mengaji dengan sempurna. Jadi bila kita bawa anak ni, kita kena ada plan A, plan B, plan C, plan sampai Z ada. Hang kena bawa kertas kosong, hang kena bawa color pencil, hang kena bawa buku color. Dia tiboring saat 13 saat, dia color, dia terajang semua, dia lari pula. Hang kena ada mainan pula, Lego lah, apalah macam-macam benda. Kalau dia tak boleh di dalam, hang kena bawa di luar. Kalau dia masuk main balik, dah harga minum air, tak dia duduk tepi kita, kita buka mainan bagi dia main pula. Dia main atas kepala kita, dia main kepala adik dia semua. Lepas tu dia tak mau, dia lempak mainan semua, dia lari di luar. Macam itulah budak-budak. Jadi kita ada anak-anak, kita tahu kemampuan anak kita macam mana. Maka kesimpulan daripada hadis ni dua kita benar. Kalau jadi imam, jangan terlalu panjang sangat. Boleh panjang kalau kita sembahyang seorang-seorang kat rumah kita. Yang nombor dua, kalaulah ada Nabi ni dia concern lah dengan apa jemaah yang berlaku di belakang tu. Kalau ada budak menangis dan sebagainya, dia bukan buat tak tahu lantak hang lah, nak hang sendiri fikir tak. Nabi SAW seorang pemimpin yang selalu ambil berat tentang kebajikan jemaah di belakang tu lah. Nabi ringkaskan semayang supaya mak dia boleh pujuk anak dia balik. Okey, semayang sunat lebih afdal di rumah. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan. فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة
salatul mar'i fi baiti ila al-maktubah. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, telah mengadakan dindingan. Ia berkata, aku menyangka bahawasanya Zaid berkata daripada tikar pada bulan Ramadan, lalu semayang padanya beberapa malam untuk semayang oleh beberapa orang daripada sahabat. Kemudian apabila ia mengetahui hal itu, mereka terus duduk. Setelah itu ia keluar daripada mereka lalu bersabda, sesungguhnya aku tahu akan kamu lihat daripada perbuatan kamu, maka semayang kamu hai manusia di rumah kamu, kerana bahawasanya afdal semayang seseorang di rumah melainkan semayang fardu. Baik, hadis ini adalah berkaitan dengan solat tarawih di bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan di zaman Nabi SAW tidak dijalankan sembahyang tarawih secara full version berjemaah daripada malam pertama sampai malam 30, tak diamalkan. Perbuatan kita amalkan sembahyang ini adalah apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia panggil seorang sahabat yang fasih dan faqih dan hebat berkaitan dengan Quran, dia suruh jadi imam, dan Sayyidina Umar panggil semua orang mai duduk berjemaah ramai-ramai dekat masjid, tumpu satu jemaah sembahyang berjemaah. Kemudian kata Sayyidina Umar, ni'mal bid'atu hazihi, ini adalah bid'ah yang paling terbaik sekali yang aku buat. Jadi di zaman Nabi tak ada sembahyang tarawih A sampai Z, tak ada. Maka di awal-awalnya Nabi SAW sembahyang sat di rumah, sat di masjid. Nabi mai sembahyang malam pertama, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Jadi ada yang tahu dia permai. Malam kedua Nabi mai lagi sembahyang. Berita tentang Nabi sembahyang tarawih lepas sembahyang isyak tu tersebar di kalangan sahabat dan netizen yang ada ketika tu lah. Jadi orang pun duk sebar lah, hang tak pergi ke masjid awak? Semalam Nabi sembahyang tarawih, kami jadi makmum Nabi. Betul ke? Cakap di kedai kopi, sembang. Malam kedua makin ramai, malam ketiga makin ramai. Sebab mulut lah cakap. Siap sampai botika apa semua parking siap lah, tunggu lah, kira macam tak sabar-sabar nak sembahyang lah. Tapi Nabi SAW malam yang ditunggu tu Nabi tak keluar dah beberapa hari sembahyang, Nabi tak keluar. Nabi kata dekat para sahabat, Nabi kata sembahyang sunat ni bagus buat kat rumah, hampa semua pakat balik sembahyang di rumah. Hari ni tak ada sembahyang berjemaah tu, tak ada. Hampa balik sembahyang tarawih dekat rumah. Okey. Sebab apa Nabi cakap macam tu? Kerana rahmatan li ummatihi, kerana Nabi ni jenis kesian dekat umat dia. Takut bila orang mai macam tu, orang mai ramai-ramai nak jadi macam sembahyang Jumaat, Nabi takut sembahyang tarawih ini akan diwajibkan. Jadi bila Nabi sembahyang berjemaah selalu tak henti-henti sembahyang, Nabi tahu nanti bila mai hukum-hukum fiqh belakang-belakang ni, ulama-ulama mazhab dan sebagainya, atau Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan wajibkan sembahyang tarawih, maka dia akan bebankan umat dia. Maka ada hari Nabi buat, ada hari Nabi tak buat. Nabi kata hampa sembahyang dekat rumah hampa. Okey. Jadi hadis yang ni nak ajak pada kita bahawa sembahyang sunat ni afdal sembahyang kat rumah. Ada seorang sahabat, dia tanya pada Nabi SAW, saya ni bagus sembahyang sunat kat rumah ke bagus sembahyang sunat kat masjid? Maka Nabi SAW kata, rumah aku berselang tirai je dengan masjid, pun aku sembahyang kat rumah. Maksudnya boleh je aku nak sembahyang kat masjid, bukan ada apa pun. Tapi Nabi tak sembahyang kat masjid atau surau, Nabi sembahyang dekat rumah. Jadi afdalnya kalau kita sembahyang sunat qabliyah atau ba'diyah, sembahyang kat rumah.
Jangan biar rumah kita macam kubur kosong, tak ada ibadat apa-apa, kosong gitu. Kita semayanglah kat rumah dengan syarat tak terlambat atau masbuk untuk qabliyah. Saya tengok rumah tuan-tuan dekat-dekat ni je, dan lah maksudnya la ilaha illallah, kita siap dah dengan sejadah, siap dah dengan wudu, semua tunggu di tikar sejadah. Masa hayya ala salah, hayya ala falah tu kita ready lah. Habis la ilaha illallah, terus baca doa, terus sembahyang sunat, terus start kereta, start motor, boleh main masjid dah, boleh main surau. Macam tu dan. Tapi kalau rumah kita ni jauh, nak kena naik jejambat di atas tu, nak kena tengok lintas kiri kanan, subjektif, kadang-kadang ada kereta, kadang-kadang tak ada kereta, kadang-kadang kena ikut kanan, pergi pusing kat Shell, lambat ke tu, sembahyang kat surau lah, sembahyang sunat. Kalau hang pergi pusing kat Shell, balik main kat Petronas, habis sembahyang semua dah. Tujuan kita sembahyang sunat kat rumah tu, kita nak meriahkan rumah kita dengan ibadah. Jangan biar kosong. Tapi kalau sampai ganggu sembahyang fardu, maka tak payah sembahyang kat rumah, main sembahyang dekat surau atau masjid pun boleh juga. Qabliyah lah. Ba'diyah boleh tak buat kat rumah? Ba'diyah boleh buat kat rumah. Sebab kita dah habis sembahyang apa semua, boleh je buat kat rumah. Masalahnya, boleh ke buat rumah? Memang boleh buat kat rumah, tapi boleh ke buat? Ayat yang sama tapi intonasi berbeza, menunjukkan bahawa kebiasaan yang kita balik rumah jadi apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Bukan habis ceramah, habislah kita tu teringin nak sembahyang dah, nak sembahyang witir. Ustaz abang ceramah dah, witir bagus, bukan Ramadan saja, tak Ramadan pun kena buat. Ya. Duk ingat nak buat lah, buka pintu lah. Tadi tak semangat ibadat kita lah. Apalah dekat rumah kita sampai dia tak mendorong kita buat benda baik. Nak ibadat tu kita rasa lemah. Ada satu yang tak kena lah di rumah tu. Sahabat Nabi, rumah dengan masjid sama. Sayyidina Abu Hurairah dengan isteri dia pakat. Separuh malam hang tidur, separuh malam aku ibadat. Separuh malam aku ibadat, separuh malam hang tidur. Pakat dua-dua orang gitu. Maksudnya tidur saat, bangkit saat, tidur saat. Maksudnya rumah dia hidup lah dengan amalan macam tu. Jadi rumah kita rumah kita hidup kok dengan TV, dengan drama, dengan komputer, dengan lagu. Tapi ibadat ni dia kurang sikit. Jadi siapa yang kena cetuskan revolusi buat kat rumah kita buat ibadat tu siapa? Kita lah sebagai bapa. Kena ajak anak-anak buat ibadat. Sama ada baca Quran ataupun sembahyang tu kena buat kat masjid lah, rumah. Kalau mampu buat kat rumah, itu yang paling baik. Ustaz, saya balik rumah tak ada buat ibadat. Buat ibadat tak buat ibadat, kena tanya tu geng di sebalik tirai ni, muslimat, dia tahu suami dia pas sembahyang ada. Saya boleh Ustaz, insya-Allah saya balik rumah saya sembahyang. Tak apa Ustaz, saya tanya kak nak tanya ni, abang kalau balik rumah sembahyang tak? Kau bak dia kat masjid. Isteri dia kata, abang dia buat begitu ya. Maksudnya memang balik awal, tak ada harapan lagi tau. Suami saya Ustaz balik rumah berebut controller dengan anak, tengok Maharaja lawak. Dia tak sembahyang lah, sunat-sunat apa merepek Ustaz, baca Quran tak baca, tak baca telefon dia. Yang tu maksudnya isteri kita dia tahu lah rahsia kita yang sebenar. Rahsia sebenar dia tahu. Sebab tu penceramah dia jarang bawa isteri. Dia main ceramah seorang ya. Yalah sekali dia ceramah, tuan-tuan naklah kita menderma, banyak infak fi sabilillah. Orang semua setuju dengan ustaz ni. Isteri dia duduk belakang. Isteri dia kata apa? Sembang. Laki aku sembang. Derma haram kedekut baik tak derma. Palestin pun dia terajar tabung gitu ya. Jadi dia tahu lah. Walaupun kita kat masjid, kat surau ni berzikir dan bertasbih tu sampai tak nampak mata hitam lah. Fana terus tasawuf, subhanallah. Tasbih macam besar kepala rabbit tu. Besar tasbih dia. Tapi di rumah tak tahu jadi apa. Jadi siapa yang pandai sekali? Isteri lah, dia tahu segala rahsia. Jadi jangan kita berahsia dengan isteri kita. Rahsia pun dia tahu juga. Tapi tahu pun
terlepas ke nikah tu lagi. Dia ada benda yang dia tak boleh detect lah. Dia ada macam satu benda lain pula, suami dia mandrem ke apa tak tahu lah. Dia boleh tak sedap. Dia kata baiklah minta maaf ustaz daripada minta izin. Sebab minta izin payah nak dapat. Dah habis selesai semua kita minta maaf ke tu. Tak apalah tu masalah rumah tangga sendiri buat settle ke tu. Saya tak tahu. Kalau kita nampak di rumah tu tak boleh, kita buat siap-siap kat sini lah. Itu lebih selamat untuk kita. Saya tengok tahu macam mana. Bak dia ni sejurus selepas salam tu semayang terus. Kalau kita menyimbang, dia tak semayang. Bila menyimbang, orang dah mula habis semayang, sagi tok siok pun lagu nak tutup aircon, kipas masjid semua nak habis dah. Kita seorang-seorang nak semayang, setan semayang. Ayah semayang lambat lah. Itulah betul. Tambah kita ada makan pula. Memang sihan kat semayang sunat bak dia isyak tu. Selalu lonely, dia tak ada siapa nak teman dia. Lepas kita semayang, kita belah gitu ya. Padahal makanan tu ada je. Tambah macam kami malam Jumaat lah. Ada bihun ke apa ke. Tak mayang tu Assalamualaikum, Assalamualaikum, merangkak lah. Pergi koyak plastik tu, pergi ambil 2 bungkus bihun buat balik semua. Bihun biasa je. Tak pernah makan ke bihun? Biasa kan, makan bihun kan. Mayang dulu lah. Bukan naga masak merah. Kalau King Kong Tom Yam, kita pun nak rasa kak. Biasa ya bihun ke tak pernah makan pun. Sehari lepas semayang kita pergi ya. Tuan-tuan try tengok. Kami malam Jumaat banyak makanan kat belakang. Kita lepas semayang kita kata apa? Aku hari ni semayang sunat dulu. Hantar lah. Ada rezeki? Ada. Tak ada? Tak ada. Sudah lah. Bukan aku bersamamu tak ada benda nak makan. Ada je benda makan. Dia pun semayang sunat. Allahu Akbar. Tapi dengar bunyi di belakang. Dia pun duk ambil makanan. Kruk-kruk. Sabar. Tenang ke hati. Tak apa, ada kedai nasi kandang apa kat depan tu. Nak mai tu kan. Dia kata tak habis, aku pergi beli kat situ. Tapi hebatnya rezeki Allah Ta'ala. Tahiyat habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kat tepi kita belah kiri orang letak siap-siap lah. Pernah tak jadi? Pernah. Sebab kita punya. Kalau kita punya, insyaAllah dia dapat. Tak payah kita kelang kabut begitu. Jadi kita utamakan semayang kita. Sama juga tuan-tuan dengan ustaz pun sama kok. Kalau kita ada soalan-soalan nak tanya, tak kira lah saya ke siapa-siapa ke, saya lah tak utamanya. Kita pun bukan kuat sangat, ustaz pun bukan bagus sangat. Ada setan 4 ekor atas kepala seperti tu. Tuan-tuan sembang, ustaz yang ni kami nak tanya soalan-soalan semua. Orang semua dah habis dah semua. Lepas tu ustaz nak semayang sunat, ustaz pun jadi malas. Belah lah, pergi makan kat situ lah. Jadi ada soalan boleh, bila? Lambat sikit, bagi semua semayang sunat semua. Lepas tu hantarnya lah soalan 18 kilo pun tak apa. Jadi kita jangan tertinggal lah semayang bak dia ni dan qabliyah, kerana dia akan tacak balik semayang kita. Ada calang sini. Kalau kereta orang buka kereta, jiran parking kita kat Lotus tu buka kereta, kemek. Anak-anak cucu semua duk main apa semua, pusing kereta, calang sini, calang sana. Kita pergi kedai nak minta dia polish balik, nak tacak balik. Dia kata harga sekian-sekian, dia buat lagi cantik balik. Semayang kita macam tu lah. Ada lubang sini, ada kemek sana, ada lambat sini, ada awal sana. Terlambat pada imam, terawal pada imam, amin tak sama, macam-macam lah. Soft kita nak dapat 27 tu banyak kemek sini, kemek sana. Tapi dengan kita duk rajin buat qabliyah ba'diyah ni, tak utamanya dia akan servis balik kereta kita, semayang kita. Dia akan repair balik semayang kita. Mana yang salah, dia bawa simen balik, dia katok balik, dia cat balik, dia bagi elok balik. Jadi semayang kita dipersembahkan pada Allah dalam rupa yang cantik dan elok. Sama juga zakat. Kalau zakat kita ada kekurangan, dia akan ditampung oleh sedekah-sedekah sunat kita. Kalau haji kita ada kekurangan, ditampung dengan umrah-umrah sunat kita. Jadi dia akan cover balik ibadah-ibadah fardu ni supaya kita boleh dapat semayang yang terbaik. Jadi kalaulah Nabi SAW rumahnya dekat pun Nabi semayang kat rumah, kita pun pergi. Baik, tu yang pertama. Yang nombor 2, Nabi ajak pada kita juga baca Quran kat rumah. Nabi kata apa? Iqra'u suratal Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah
la tadkhuluhu syaitan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rumah-rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, syaitan takkan masuk dalam rumah tu. Terpelihara, Allah jaga rumah tu. Maknanya Nabi acak pada kita banyaknya membaca Quran di dalam rumah. Tadi semayang kat rumah, kemudian kita baca Quran dekat rumah kita. Jadi kita rajin buat ibadah di rumah kita, tu bagus. Dan satu lagi saya suka cadang dekat rumah kita kan. Boleh tak kita decide dekat rumah kita tu, mana-mana lah penjuru, tak tahulah rumah tuan-tuan ni mungkin ada satu bilik kita boleh buat surau. Tak ada ustaz, bilik anak-anak cukup dah, saya anak ramai. Okey, satu sudut. Tak kira lah di bilik kita ke, di bilik anak kita ke, ada satu ruang tepi dapur ke, ada kat hall tu ke, kita buat keputusan dengan isteri, dengan family, ini tempat surau kita, surau rumah kita. Buatlah, beli wallpaper kat bubuh situ, beli macam rak bodoh-bodoh je, rak 3 tingkat ke tu, rak jenis 10-15 ringgit kat Lotus ke tu ya, beli kat Giant ke apa-apa ke tu, habang ambil Quran, buku agama sikit, ikut ruangan kita. Kita besar, kita ambil rak besar sikit, boleh ambil tasbih, ambil Quran situ. Jadi kita nak ibadat semayang ke, tahajud ke, duha ke apa ke, kita lazimi kawasan tu. Kita abang isteri tak nak semayang sini. Sebab kita buat ni surau, buah nama surau Ar-Raudah, surau apa nak tambah ke bopi ya. Sebab kita umur kita kan, kita bincang-bincang, kita surau tu nama tu. Bagus lah buat tu. Bagus. Di rumah kita kena ada lokasi gitu. Contoh saya beritahu tuan-tuan 2-3 kita kisah. Khairatun Hisan fi Manaqib Abi Hanifah Nu'man. Tu buku biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam buku kitab tu dia ada cerita di hujung-hujung usia Imam Ahmad bin Hanbal berlaku huru-hara dan berlaku macam fitnah kepada agama ketika tu lah, sehingga kerajaan khalifah ketika tu macam suspek Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka nak suruh dia mengaku macam lah isu-isu dia, sehingga askar ni masuk rumah dia, terajang pintu, masuk dengan kasut-kasut ke rumah dia, masuk. Mereka pergi check lah bang, fatish. Mereka buat pergi check barang-barang apa semua macam tu lah. Imam Ahmad bin Hanbal kata kat mereka, hampa masuk kat rumah aku ni pakai kasut tak apa, cuma aku minta kalau boleh sudut kanan kat rumah aku hujung sekali tu, tolong jangan pakai kasut di situ, kerana itu adalah lokasi aku telah khatam Quran sebanyak 7,000 kali kat situ. Maknanya tu tempat aku selalu baca Quran, tu tempat selalu aku buat ibadat. Tuan-tuan balik rumah, buka surah Sad juzuk yang ke-22, berkaitan dengan kisah Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Daud dia raja, dan raja yang hebat, dan pagi dia full worship bersama dengan rakyat dia, malam dia balik ke istana, ke rumah dia. Di dalam rumah dia, dalam bilik dia, dia ada private punya satu yang macam privacy sangat tu. Dia ada satu macam mihrab dia buat untuk ibadat kat situ. Ketika dia sedang semayang, datang 2 orang rakyat dia daripada luar tu, daripada mai masuk, dan dia tengah semayang. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia sedang berdiri, dia sedang semayang. 2 rakyat dia mai betul-betul di tepi dia. Terkejut Nabi Daud. Dia kata, siapa ni? Macam mana orang boleh lepas akses guard dengan jari, dengan akses mata, dengan tangan semua, sampai masuk ke bilik aku yang paling privacy sekali dalam dunia, aku duduk semayang malam, pamai buat apa? 2 orang. Mereka mai, mereka tanya dekat Nabi Daud alaihissalam. Mereka kata, terima kasih. Mereka kata kat Nabi Daud, dah kami ada soalan nak tanya. Nabi Daud kata, soalan apa? Mereka kata, dia ni ada seekor kambing, aku ada 99 kambing. Bukan, aku ada seekor, dia ni ada 99. Dia ni, dia minta seekor kambing aku bagi kat dia.
Dia kata hang ada satu hang buat apa, bagi kat aku lah, bagi aku cukup 100. Nabi duduk je, faham apa ni, penting sangat ke soalan kambing ni, esok pagi je lah. Nabi duduk kata, iyalah, di dunia ni memang macam tu. Orang yang pandai cakap, dia boleh kuasai orang yang macam hang tak pandai cakap tu. Jadi macam tu. Masa Nabi duduk cakap kat mereka kata, wahai Nabi duduk, bagilah keputusan yang adil kat kami. Nabi duduk ni dia macam bara sikit lah, benda-benda pejabat main sampai ke bilik aku privacy, dan aku pun tak kenal hampa siapa. Malam aku dah pagi, aku dah spend dengan hampa, biarlah aku malam aku ibadat dengan Tuhan aku pula. Dia duduk cakap kat mereka, dia kata biasalah tu, dia pandai cakap, memanglah dia boleh ambil hamnya sekok tu bagi kat dia. Itu pun satu isu ke. Masa dia cakap, dia teringat, wa zanna Dawudu annama fatannahu. Daud alaihissalam dia sedar kerana kami sedang uji dia. Diorang tu bukan manusia, tu malaikat. Sebab tu dia boleh lepas semua akses masuk sampai ke bilik dia. Allah nak ajar, walau hang pemimpin, kalau ada orang main mengadu masalah, walaupun di luar daripada waktu bertugas, jangan halang, jangan marah dia, hargai dia. Aku bagi hang jawatan untuk apa? Untuk bantu orang. Maka Nabi Daud AS dia sujud untuk taubat pada Allah SWT. Sujud itu ada dalam surah Sad. Balik rumah boleh baca terjemahan saya abang tu. Sujud surah Sad dalam mazhab Imam Syafi'i itu bukan sujud sajadah dalam semayang kita. Dalam semayang tak boleh sujud sajadah, kerana itu khilaf sama ada itu adalah sujud sajadah atau itu sujud kerana Nabi Daud dia terlepas pandang, itu ujian Allah Ta'ala beri pada dia. Itu bab sujud sahwi, dia panjang lah, kita tak bincang banyak. Cuma saya nak abang, Nabi Daud dia ada satu lokasi, dia satu macam surau kecil lah kat rumah dia semayang. Banyaklah kalau tuan-tuan baca hadis pun, Nabi, sahabat suruh Nabi main rumah, lepas tu semayang sunat kat situ. Kami nak ambil tempat ni buat semayang. Maksudnya tak mana Nabi semayang, kaitan tu lah surau kami dah buat begitu. Jadi tuan-tuan balik rumah, bincanglah dengan isteri di mana kita nak buat. Saya pergi ceramah, kalau pergi ceramah di Johor, ada seorang tu macam yang businessman lah, saya rasa orang yang hebat jugalah, sebab rumah dia besar, ada satu bahagian rumah dia dan ada satu bahagian dalam pagar rumah dia tu, dia buat satu lagi rumah untuk penceramah. Rumah tu ada 3 bilik, ada satu bilik besar, ada 2 yang bilik yang single, tapi dia buat macam hotel. Semua facilities hotel semua, dengan panas sejuk tanam terus dalam tu, dengan macam hotel lah bilik tu. Dan bilik tu semua penceramah yang mai Johor, situlah lokasi dia. Tak pergi, dia kata, Ustaz, hari ni Ustaz mai, semalam Ustaz Abid Liu mai sini, dia tidur bilik ni, ni semalam Ustaz Syed Kadir Jufri mai. Semua-semualah penceramah di situ. Dan dia sponsor rumah tu. Dia adalah bisnes apa, dia buat bisnes besi apa ke. Dia ada cerita istilah-istilah saya pun tak faham dulu. Ya. Dia macam bisnes tu tak dapat dicapai oleh otak saya. Tak apa bisnes dia buat. Satu rumah untuk penceramah. Di rumah kawasan tu juga dia buat surau. Separuh surau tuan-tuan. Kau ambil korang surau tuan-tuan ni, besar ni Nazir, ambil korang besar ni tak surau tu, ambil korang ni. Macam ni yang dia buat surau semua yang cantik elok macam ni. Asing dia buat. Tak apalah, dia ada duit dia buat lah. Bukan aja duit, rumah dia tu ada ruang untuk dia buat. Parking depan rumah dia saya rasa boleh parking 13 biji kereta. Besar, rumah dia besar. Parking rumah jet pun boleh parking kot. Tapi tak ada ruang lah nak masuk, cuma saja turun tu boleh lah. Dia besar rumah dia. Tak apalah, rumah dia besar, dia buat lah. Kita buat sekadar kemampuan kita lah. Mungkin rumah kita ada renovation kan, saya tak tahulah ruang tuan-tuan besar mana, mungkin di atas ke di bawah ke, kita buat. Jadi senang, kita nak ibadat di situ, kita letak, kita rajin semayang sunat dekat rumah kita. Semayang duha buat situ, semayang apa-apa pun buat situ lah. Macam tu.
Nabi nak ajak. Saya tengok ada apa saya tulis kat sini sebagai tambahan solat rumah. Okey. Solat di rumah ni kata dalam syarah hadis juga yang saya sempat buat study sikit dekat tuan-tuan untuk nak elakkan daripada riak. Jadi bila kita sembahyang sunat sini panjang, jadi orang mesti ingat, oh baguslah dia ni, dia ibadat panjang sikit lah. Jadi timbul di hati kita pun macam bohong betau siapa aku, macam tu. Jadi bila kita sembahyang kat rumah, jadi tak ada ruang lah nak belagak dengan siapa, nak belagak dengan almari, tak ada ruang. Yang paling nak tengok kita pun kucing ya. Kucing main duk miau kita tu. Nak belagak depan kucing pun tak ada ruang. Kucing bukan ada kredit dekat kita. Jadi nak elakkan riak, dan kedua nak bagi barakah rumah kita. Setiap kali kita sembahyang buat ibadat ada kebaikan dan rahmat turun apabila kita sembahyang kat ibadat buat rumah kita. Dan yang paling penting sekali adalah syaitan dia tak akan duduk dalam tempat-tempat yang selalu ada ibadat macam tu. Pot syaitan di mana? Di tandas. Sebab apa di tandas? Sebab di tandas kita tak boleh buat ibadat. Zikir tak boleh, baca Quran tak boleh, apa tak boleh. Dia suka duduk situ. Jadi tempat-tempat yang baik-baik ni dia tak duduk lah di situ sebab orang duduk zikir, selawat sebagainya, dia tak suka duduk di situ. Bila kita dah rajin juga, kata dalam syarah saya tulis, anak-anak pun jadi macam minat. Dia macam encourage anak-anak kita lah. Oh bapa aku rajin sembahyang duha. Dia akan tanya, apa sembahyang apa ni? Sembahyang duha tu apa? Jadi kita ada ruang. Kalau kita sembahyang kat rumah, kat surau masjid je, jadi dia tak pernah tahu kata ada sembahyang duha. Dia tak tahu, bapa tak sembahyang subuh ke pagi tadi? Awak sembahyang subuh lambat. Kita kata tak, ni kan sembahyang subuh. Kita boleh terang kat dia. Dan salatul mar'i, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibn Syaibah, salatul mar'i fi baitihi nurun fanawwiru buyutakum. Solat seseorang di rumahnya itu akan memberi cahaya, maka cahayakanlah rumah kamu dengan ibadat di rumah kamu. Okey, itu beberapa benda dalam syarah yang saya sempat buat catatan sikit kat tuan-tuan. Nanti kita masuk dalam bab hadis ke-45, cara melakukan rukuk waktu solat berjemaah. Okey. Saya bakal tuan-tuan satu benda lah sebelum kita nak habis. Pada 24 bulan 9 ni, bulan ni, Sabtu yang keempat, sekolah saya gabung dengan satu lagi sekolah SK Hamilton dekat Tanjung tu. Lebih kurang 6 atau 7, bukan, 4 buah sekolah Cina, budak-budak murid SJKC ni. Kita akan buat kem solat peringkat daerah. Jadi budak-budak sekolah Cina ni, ada budak Islam tapi tak ramai, satu sekolah 3 orang, 4 orang. Jadi ada setengah sekolah guru beredar. Dia ustaz, dia mengajar 3 sekolah Cina. Hari Isnin duduk sekolah ni, hari Selasa duduk sekolah ni, hari Rabu duduk sekolah ni. Sebab budak darjah 1 2 orang, darjah 2 3 orang, darjah 4 seorang, darjah 6 seorang, darjah 5 seorang. Jadi dia main hari Rabu tu, seluruh hari tu dia ajak peringkat Islam ya. Satgi darjah 1, satgi darjah 3, satgi darjah 6, dia jalan. Itu orang panggil guru beredar. Kalau budak ramai, mereka akan staykan satu ustaz tu dekat situ lah, atau ustazah duduk situ. Jadi bila budak 2 orang, 3 orang, mereka jarang buat program-program besar keagamaan ni, jarang buat. Sebab ada 3 orang, takkan nak panggil penceramah-ceramah kat 3 orang. Jadi budak-budak tu pun dia indoor, buat kecil-kecil lah. Jadi setelah bincang-bincang, kita kata nak bawa budak-budak ni, kita pergi di Masjid Jelutong. Masjid Jelutong dah setuju dah tarikh tu. Kita buat kem solat perdana peringkat daerah Timur Laut. Tapi kita nak dapat sijil Timur Laut tu kena ada 5 sekolah syarat dia. Itulah, kita ambil sekolah Tamil 1, sekolah Cina sikit, bagi cukup 20 orang daripada tu. Sekolah saya 100, satu lagi sekolah 30 orang. Semua 150 orang lah akan buat di situ. Jadi program dia mula
panggil satu penceramah, dia bagi macam ceramah umum macam tu. Lepas tu slot tu lah ajak semayang, ajak wudu, buat dalam grup yang kecil macam tu, bawa dia pergi ambil semayang. Kebanyakan kadang-kadang tu yalah mak semayang, mak tak semayang, tak ada pendedahan macam tu. 29 bulan sampai Zuhur habislah 24 bulan sampai Zuhur. Lepas semayang Zuhur berjemaah dapat makan balik. Jadi saya tak bak lagi kat mana-mana sebab baru je kerja semua siap semua dah tak. Kalau tuan-tuan rasa nak ustaz makan budak-budak, saya sponsor, boleh. Atau ustaz saya nak bagi sikit supaya nak beli file budak-budak tu, lepas tu hujung tu mungkin kita cari grup yang bagus sikit lah. Alah bagi hamper budak-budak makan coklat ke biskut ke apa ke wafer ke apa, bagi grup tu grup SJKC ke apa saja, bagi budak-budak seronok lah. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak, kalau makan pagi dengan makan tengah hari dua je. Pagi mungkin simple lah, nasi lemak kuih gitu. Tengah hari pun lepas main Zuhur bungkus balik makanan, bawa balik makan di rumah macam tu je. Kalau tuan-tuan rasa boleh. Tak hari ni, 1-2 hari lagi nanti nak bank in terus ke akaun surau sekolah pun boleh. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan peluang untuk infak untuk program camp solat tu lah. Nanti cukup saya umum dekat Facebook tu, kita tutup kita punya ruang untuk infak tu lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.